Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 15 Februari, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini: seorang maut, 5 cedera, nahas 5 kenderaan. Juga acu pisau ke arah ibu mentua, suri rumah ditahan polis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki maut dalam nahas membabitkan 5 kenderaan selepas sebuah kereta terbabit cuba melawan arus untuk masuk ke jalan susul keluar Tol Pajam. Nahas berlaku kira-kira jam 3.20 pagi tadi di kilometer 17.5 lebuh raya lekas berdekatan susul keluar Tol Pajam menghala ke Seremban. Mangsa yang maut, pemandu Proton Pesona Abdul Salam Saad, 34 tahun. Manakala 5 yang cedera ialah penunggang dan pembonceng 3 buah motosikal serta pemandu kereta Ford Fiesta. Siasatan awal mendapati 4 kenderaan terbabit dari susur keluar Tol Pajam menghala ke Seremban. Sebaik tiba di tempat kejadian, Ford Fiesta dari arah Kajang yang dipandu seorang lelaki berusia 30 tahun dipercayai cuba melawan arus untuk masuk ke jalan susur keluar tol berkenaan dan bertembung 4 kenderaan. Akibat kemalangan, Abdul Salam mengalami cedera parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pemandu Ford Fiesta turut parah di bahagian kepala dan badan, manakala penunggang dan pembonceng motosikal berusia antara 16 hingga 21 tahun cedera. Semua mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk menerima rawatan. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik hospital yang sama untuk dibedah siasat. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Muhammad Nur Mazuki Besar, kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan. Katanya sampel darah pemandu Ford Fiesta turut diambil untuk diuji sama ada terdapat kandungan alkohol atau dadah. Sepasukan anggota polis yang sedang mengawal lalu lintas susulan satu kemalangan di lebuh raya Persekutuan berdepan detik cemas apabila kenderaan MPV mereka dirempuh sebuah kereta. Semua anggota polis terbabit bagaimanapun selamat dalam insiden membabitkan pemandu yang mabuk kira jam 4 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Arifai Tarawi, anggota MPV terbabit sedang bertugas mengendalikan kes kemalangan di laluan arah Kuala Lumpur di lebuh raya itu. Katanya langkah keselamatan diambil dengan meletakkan MPV polis di belakang kereta yang rosak selain lampu isyarat amaran kenderaan. Namun secara tiba-tiba sebuah kereta jenis Nissan dari arah belakang telah merempuh kereta polis terbabit. Bagaimanapun tiada sebarang kecederaan dilaporkan dalam kemalangan itu. Siasatan polis mendapati pemandu kenderaan berada dalam keadaan mabuk. Suspek kemudian dibawa ke pejabat trafik untuk siasatan lanjut. Akibat mengacukan pisau ke arah ibu mentua, seorang suri rumah ditahan polis bagi membantu siasatan kes ugutan itu. Perintah reman selama 3 hari ke atas suspek bermula hari ini dikeluarkan Magistrate TPC di Mahkamah Temerloh. Suspek wanita berkenaan ditahan kira jam 12 tengah hari semalam di sebuah rumah di Taman Syatin Court Temerloh. Difahamkan kejadian berlaku pada 5 Februari lalu sekitar jam 1 tengah hari di rumah berkenaan. Mangsa yang berusia 52 tahun dipercayai cuba menghalang suspek balik ke rumah keluarganya di Felda Keratung selepas berselisih faham dengan suaminya. Suspek didakwa mengambil sebilah pisau di dapur dan mengacukan berulang kali ke arah ibu mentuanya. Laporan polis tentang kejadian itu dibuat di Balai Polis Mentakap. Dua lelaki ditahan reman 3 hari bagi membantu siasatan kes menghalang tugas sepasukan anggota imigresen di perkarangan Kuil Batu Cave Jumaat lalu. Kedua suspek berusia 47 dan 56 tahun ditahan di sekitar Batu Cave pada jam 7 malam dan 12.30 tengah malam tadi.
Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Arifai Tarawi dalam satu kenyataan memaklumkan kes disiasat di bawah Seksyen 186 dan 506 Kanun Kesiasaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas serta melakukan ugutan jenayah. Siasatan itu susulan 2 laporan polis yang diterima daripada pihak imigresen selain 1 laporan polis daripada seorang peniaga berusia 35 tahun. Menurut ACP Arifai, kejadian berlaku ketika sepasukan 80 anggota imigresen Selangor menjalankan operasi bersepadu di kawasan gerai dalam perkarangan kuil berkenaan. Katanya pemeriksaan pihak berkuasa mendapati terdapat ramai pekerja warga asing bekerja tanpa dokumen yang sah. Ketika mereka cuba ditahan, seorang lelaki berumur lingkungan 40 tahun bersama sekumpulan lelaki tempatan lain bertindak mencetuskan provokasi. Kekecohan yang berlaku menyebabkan operasi itu gagal dan anggota imigresen diarah berundur keluar bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Video kejadian itu yang dirakam orang ramai tular selepas dimuat naik di media sosial. Dalam usaha menyelamatkan industri pelancongan Langkawi yang terkesan isu kesihatan global susulan penularan COVID-19, penggiat pelancongan di Pulau Bebas Cukai itu bersedia menawarkan harga rendah dengan potongan sehingga 70% bagi hotel 3 bintang dan ke atas. Naib Pengerusi Persatuan Hotel Malaysia MAH Cawangan Kedah Perlis, Razmi Rahmat berkata, penawaran harga rendah itu melibatkan keseluruhan 45 hotel di Langkawi yang berada bawah naungan persatuannya. Inisiatif itu bermula sejak awal Februari hingga industri pelancongan di pulau itu kembali normal. Diskaun ni sekarang ni kalau saya mintalah orang ramai tengok, cek dekat online. Online sekarang ni kita ada tawaran-tawaran yang menarik. Dia bermula daripada dalam 150 ke 200. Tak lebih pada 250. Dia kata bermula daripada 150. Kalau you nak dapat hotel yang harga dekat 3 bintang 150 ni, masa dulu jarang. Sekarang ni adalah tawaran-tawaran yang istimewa. Beliau ditemui media pada sidang media di sebuah hotel di Kuah Langkawi pagi tadi. Turut hadir kira-kira 10 wakil penggiat pelancongan dan hotel di pulau berkenaan. Kata Razmi, Langkawi kehilangan potensi antara 40 hingga 60% hasil dari sektor pelancongan susulan pembatalan tempahan penginapan dan pakej pelancongan yang dilakukan pelancong terutamanya dari China dan rakyat tempatan. Pembatalan yang dilakukan saat-saat akhir pada Januari lalu dijangka berlarutan hingga April nanti. Kata Razmi lagi, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Lim Guan Eng bagi meminta penangguhan bayaran balik pinjaman pihak penggiat industri, terutamanya yang terkesan dengan isu kesihatan global COVID-19. Pembatalan tempahan yang turut dilakukan rakyat tempatan. Jabatan Perikanan Terengganu memberi jaminan ikan yang dijual di negeri itu selamat dimakan dan bebas COVID-19. Pengarah Perikanan Terengganu Zawawi Ali berkata bekalan ikan adalah ikan tempatan dan bukan yang diimport dari luar. Menurut Zawawi, walaupun laut masih bergelora kerana monsun timur laut dan ada di kalangan nelayan tidak turun ke laut, bekalan ikan di negeri itu mencukupi. Beliau tidak menafikan ada bekalan ikan yang dibawa masuk dari luar Terengganu seperti ikan sejuk beku. Namun kebanyakan bekalan ikan tersebut diperolehi dari Johor, Kelantan dan Perak. Selamatlah sikit. Maknanya coronavirus tak ada kesan pada perairan, pada perikanan di Terengganu. Sebab ikan kita tak diekspor daripada Terengganu, daripada China, dan kita pun tak ekspor kepada China. Jadi kita untuk penggunaan diri saja. Kami tak ada kesan. Terdapat kebimbangan di kalangan pengguna yang merasa was-was untuk membeli ikan di pasar atau di pasar raya. Mereka khawatir bekalan ikan yang diimport dari luar terdedah dengan ancaman virus berkenaan. Seterusnya, kreativiti penduduk kampung Kuala Dulang Yan Kecil di Yan Kedah menyusun 24 gulung jerami padi kini menjadi lokasi penggemar swafoto tempatan dan luar untuk mengabdi kenangan. Tarikan itu sekaligus memberi peluang perniagaan kepada penduduk kampung untuk menambah pendapatan.
Menurut pengerusi kawasan rukun tetangga KRT Kampung Kuala Dulang Kecil, Ismail Mat Zain, walaupun pertama kali idea menyusun gulung jerami dengan dihiasi bendera negeri Kedah, sama sekali tidak menyangka ia menjadi tarikan pengunjung. 24 gulung jerami itu dibeli dari Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dengan harga RM1,000. Pada mulanya, mereka sekadar menghias kampung supaya kelihatan cantik. Kesungguhan dan semangat penduduk yang bekerjasama untuk menghias gulungan jerami amat dikagumi, terutama golongan belia. Jerami gulung ni, dia meningkatkan pendapatan penduduk yang berniaga melalui agro pelancongan seperti ATV, kuda, menunggang kuda, ada yang menjual layang-layang sendiri, niaga jagung kukus dengan jagung rebus. Bila terdapat jerami gulung ni, saya boleh tambah lagi lah pendapatan saya. Pelancong tidak melepaskan peluang datang ke kampung itu. Walaupun panas, tapi best. Saya rasa untuk yang mereka-mereka yang tak pernah pergi overseas, ambil peluang ni, datang tengok sendiri. Memang ada ala-ala macam luar negara lah, overseas. Boleh tangkap gambar sepuasnya kat sini. Sebab yang best tu belakang tu Gunung Jerai. Memang cantik lah pemandangan kat sini, sangat cantik. Sementara itu, Exco Pelancongan Negeri Asmirul Anwar Aris berkata, jerami gulung ini antara yang akan disenaraikan di dalam kalender pelancongan negeri. Lebih 50 usahawan wanita berpeluang menambah pendapatan dengan penyertaan dalam pasar khusus untuk golongan berkenaan. Segalanya yang khas untuk wanita seperti aksesori, baju, produk kecantikan serta hiasan tanaman dijual dalam sebuah pasar golongan itu di ibu negara baru-baru ini. Pengasasnya Erin Razi berkata, pasar wanita ini tercetus ekoran ketidakselesaannya membeli belah ketika membawa anak kecil. Wujudnya pasar wanita ni sebab saya sebagai seorang mak, saya baru je melahirkan 2 cahaya mata. So selama-lama ni saya selalu pergi flea market, tapi flea market yang youngsters kan, selalu tak sesuai untuk anak-anak, tak sesuai untuk bawa anak-anak. So sekarang kita nak pergi flea market tapi tak tahu nak pergi yang mana yang family friendly kan, anak-anak friendly, kids friendly. So that's how I started it lah. Jelasnya kebanyakan penjual di pasar ini merupakan penjual di dalam talian dan secara tidak langsung membolehkan mereka bertemu dengan pelanggan lebih dekat. Sangat menarik, you can find a lot of things kan. Macam today weekend, I actually datang nak beli dessert sebab sekejap lagi ada nak pergi jumpa friends kan. But then it's best because apa-apa you nak kat sini ada, and the best thing is semua vendor perempuan. Di masa akan datang, pasar ini turut akan menjual barangan penjagaan tradisional khusus buat wanita. Bagi mereka yang ingin mengunjunginya, pasar itu akan diadakan setiap 2 bulan sekali di Jalan Doraisami, Ibu Negara. Terminal Pengangkutan Melaka Sentral giat memperluas medium pembayaran menerusi aplikasi e-Tunai untuk semua rangkaian perkhidmatan dan perniagaan di terminal itu secara berperingkat. Pengurus Besar Melaka Sentral Sdn Bhd MSSB Mat Yusof Abdullah berkata, buat permulaan 4 daripada 20 mesin pembelian tiket bas ekspres automatik menawarkan pembayaran e-Tunai. Mat Yusof berkata 2 mesin pembayaran tiket tempat parkir di Melaka Sentral turut menyediakan pilihan pembayaran sama. Kaedah tersebut dijadual akan diperluas kepada semua mesin yang ada berdasarkan sambutan pelanggan. Dalam penjelasan kepada Bernama, Muhammad Yusof mengakui pembayaran e-Tunai lebih mudah, cepat dan selamat. Selain pembayaran tunai dalam kalangan pelanggan semakin kurang. Penyediaan medium e-Tunai dalam pembelian tiket merupakan satu transformasi penggunaan teknologi oleh Melaka Sentral bermula daripada sistem pembelian secara manual atau di kaunter sebelum beralih ke sistem tiket berpusat dan seterusnya menerusi mesin secara berperingkat. Berdasarkan bancaan yang dilakukan pihaknya, hampir 75% pelanggan yang menggunakan perkhidmatan bas ekspres membeli tiket melalui mesin yang disediakan berbanding di kaunter. Katanya penggunaan e-Tunai bagi pembelian tiket dijangka mencecah 30 hingga 40% dalam tempoh 1 hingga 2 bulan ini setelah dilancarkan pada Khamis lepas.
Bagi memastikan kebajikan penduduk setempat sentiasa terbela, pelbagai cara dilakukan Persatuan Penduduk di Kampung Teluk Gong, Pelabuhan Kelang. Ini termasuk melaksanakan program ziarah rumah ke rumah membantu golongan yang kurang berkemampuan. Menurut pengerusinya, Datuk Saleh Jali, program yang dilaksanakan sejak 4 tahun lalu itu menjadi platform terbaik mereka dalam mengeratkan silaturahim dan kerjasama dengan penduduk setempat. Alhamdulillah, biarpun kami ala kadar tak ramai, tapi kami cuba berulang kali lagi. Tapi kami rasa puas hatilah di atas kedatangan kami disambut oleh tuan rumah. Kami mewujudkan satu perpaduan dalam kampung ni. Semoga kami jangan berpecah belah. Pemberian bantuan juga diberikan kepada penduduk yang mempunyai masalah kesihatan bagi mengurangkan beban mereka. Bagi Syarudin Hamzah, sumbangan yang diberikan kepada ibunya yang terlantar akibat strok meringankan perbelanjaan keluarga. Okey, dengan ada persatuan macam ni, alhamdulillah dapat meringankan lagi beban-beban. Ada orang-orang kampung yang dalam keadaan yang sederhana, dapat membantulah sedikit boleh. Alhamdulillah lah, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Program diadakan setiap tahun itu turut menerima kerjasama baik daripada pelbagai pihak, terutama pemimpin setempat dan penduduk yang menyokong aktiviti yang dijalankan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Satu video menunjukkan sebuah jet tempur milik Arab Saudi ditembak jatuh di negara Yaman telah didedahkan oleh puak Houthi. Pesawat tornado itu terhempas di utara wilayah Al-Jalf dalam operasi membantu pasukan kerajaan. Dalam rakaman itu, peluru berpandu dilancar dari darat sebelum menyasarkan jet tempur berkenaan. سقطت يا رجال سقطت لك الحمد لك الشكر يا الله الجو يا ربي لك الحمد. Pemberontak Houthi mengaku bertanggungjawab. Kementerian Kesihatan Jepun mengesahkan kes jangkitan COVID-19 penumpang kapal perserian Diamond Princess meningkat kepada 355 kes. Angka itu disahkan selepas 1,219 saringan ke atas individu terlibat telah dilakukan. Sebelum ini, sebagai langkah membendung penularan, 11 penumpang Diamond Princess yang dikuarantinkan telah dibawa keluar. Selepas Amerika Syarikat membawa pulang rakyatnya menerusi 2 penerbangan khas, kerajaan Hong Kong dan Kanada menyusul mengambil langkah sama. Kesemua 380 warga Amerika Syarikat yang dipindahkan mungkin akan ditempatkan di Pangkalan Tentera Udara Travis berhampiran dengan Sacramento, California untuk menjalani rawatan dan ujian lanjut bagi tempoh sehingga 14 hari. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Pendahulu Liga Hoki Malaysia MHL TNB 2020 Wanita Hoki Akademi KL keciciran mata buat kali kedua. Turun dalam aksi ke-9 berdepan PDRM Blue Warriors, perlawanan berkesudahan dengan kedudukan terikat 1-1 yang juga merupakan keputusan seri pertama. Hoki Akademi KL pastinya turun dengan keyakinan tinggi berdepan PDRM Blue Warriors selepas merekod kemenangan terbesar Liga membaham Sabah 13-0 Selasa lalu. Blue Warriors lega menutup suku pertama di Stadium Hoki Nasional 2 Bukit Jalil menerusi jaringan padang Harsha Syahidah Saifuddin seminit sebelum rehat. Hoki Akademi berusaha memburu jaringan penyamaan selepas itu, namun dikecewakan dengan penyudah tumpul selain kekentalan lawan mempertahan gawang. Pada suku ketiga barulah gol yang dicari berhasil juga dari gerakan padang disudahkan Hanis Nadiah On. Tiada lagi jaringan dilakukan selepas itu menyaksikan Blue Warriors berjaya mencuri satu mata. Sementara Hoki Akademi pula mensiakan peluang melebarkan pungutan mata di tangga teratas. Kini Hoki Akademi mengumpul 22 mata. Terikat dengan pasukan tangga kedua Terengganu Ladies hanya dibezakan dengan kelebihan jaringan.
Perak berjaya menebus kehampaan edisi 2019 selepas menundukkan Kedah 3-1 pada perlawanan Unity Shield di Stadium Perak Ipoh. Saingan yang memasuki edisi kedua tahun ini jelas memiliki tarikan tersendiri menerusi kehadiran lebih 17,000 penyokong kedua-dua pasukan. Dan pastinya kemenangan itu turut menjadi permulaan baik buat pasukan Perak, terutamanya bagi menghadapi kempen Liga Malaysia yang akan memulakan saingan tidak lama lagi. 17,000 penyokong membanjiri Stadium Perak bagi menyaksikan pertemuan kedua-dua pasukan Perak dan Kedah dalam edisi kedua Unity Shield. Seawal minit keempat, Perak sudah memecah kebuntuan selepas kapten pasukan Syahrul Saad memanfaat keadaan kucak-kacir depan gawang Kedah. Tersentak dengan jaringan berkenaan, Kedah cuba mengasak untuk mencari gol penyamaan namun tidak berhasil. Aksi berbalas serangan terus disajikan kedua-dua pasukan dan Perak berjaya menggandakan jaringan pada minit ke-42. Kali ini menerusi Syahril Fikri Mat Fauzi yang mengindahkan hantaran Karika. Bersambung selepas rehat, Kedah meneruskan asakan untuk mencari gol pembukaan dan minit ke-68 usaha Kedah berhasil selepas tampanan kurang kemas. Nasrullah Aziz dimanfaat Kepa Sherman untuk menjadikan kedudukan 2-1. Bagaimanapun minit ke-77, giliran Perak pula dihadiahkan peluang terhidang selepas sepakan percuma Idris Ahmad gagal ditangkap kemas Ifwat Akmal Cik Kasim. Membuka ruang buat Karika menjarikan gol ketiga Perak melengkapkan keputusan 3-1 memihak The Boss Garus. Kejayaan ini menyaksikan Perak berjaya menebus kekecewaan musim lalu selain turut dilihat sebagai amaran kepada pasukan lain menjelang kempen Liga Malaysia yang akan bermula penghujung Februari ini. Saingan Liga Perdana Inggeris kembali bersambung semalam dengan dua perlawanan berlangsung. Paling menjadi tumpuan semestinya aksi pendahulu Liga Liverpool yang berdepan Norwich City untuk perlawanan ke-26 Liga. Dan Liverpool terus berada dalam landasan tepat untuk bergelar juara selepas mencatat kemenangan ke-25 mengatasi Norwich dengan keputusan 1-0. Berehat panjang selama 11 hari, sudah pasti kedua-dua pasukan turun dengan tahap kecergasan tinggi. Namun 0-0 tamat separuh masa, Liverpool tampil dengan strategi berbeza pada babak kedua. Dan kemasukan semula Sadio Mane sebagai pemain gantian nyata berbaloi apabila dia menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-78. Menyaksikan Liverpool kini terus mengorak langkah untuk menamatkan penantian 30 tahun untuk bergelar juara Liga. Dalam satu lagi perlawanan yang berlangsung lebih awal, Burnley berjaya menundukkan Southampton dengan kemenangan 2-1. Ashley Westwood meletakkan Burnley di depan namun kembali diikat Danny Ings sebelum Marty Vendra menjadi wira Burnley menjalikan gol kemenangan pada minit ke-60. Sekian paparan Buletin 130. Terus ikuti media sosial dan platform digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Kami akhiri dengan visual pameran seni Freeze LA yang berlangsung di California, Amerika Syarikat. Saya Siti Khadijah Jaafar, sama hormat dan selamat berhujung minggu.